Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Yusri bin Muttalib, pemegang nombor metrik 193097. Dalam video ini saya akan membentangkan satu pembentangan refleksi latihan mengajar industri di Sekolah Menengah Kebangsaan Tan Sau Penampang. Baik, kita mula dahulu dengan latar belakang sekolah. Sekolah ini dikenali sebagai Sekolah Menengah Kebangsaan Tan Sau Penampang yang terletak di negeri Sabah. Sekolah ini atau dikenali sebagai SMKT merupakan sekolah yang saya pilih untuk menimba ilmu dan meluaskan pengalaman mengajar sebagai seorang guru pelatih. Jarak sekolah dari kediaman saya iaitu PBR Taman Seri Keramat hanya mengambil sejauh 1 kilometer sahaja dan mengambil masa perjalanan selama 10 minit sahaja menggunakan kenderaan. SMK Tan Sau ini terletak di sebuah kampung di daerah Kutatan iaitu Kampung Ketiau. Sekolah ini memiliki seramai 186 orang guru dan 1,846 orang murid. Baik, saya akan kongsikan terlebih dahulu pengalaman sepanjang menjalani latihan mengajar secara bersemuka. Bermula dari minggu pertama hinggalah minggu kelima. Pertama sekali saya melaporkan diri di Sekolah Menengah Kebangsaan Tan Sau ini pada 13 April 2021 bersamaan hari Selasa. Pada minggu pertama, saya telah berkenalan dengan para pentadbir sekolah, guru-guru dan unit pengurusan sekolah. Minggu pertama ini juga saya diberi penerangan tentang takwim, rancangan pembelajaran tahunan dan panduan sekolah yang disampaikan sendiri oleh Tuan Pengetua SMK Tan Sau iaitu Encik Rosmadi Ahmad. Jadual mengajar juga diberikan kepada saya sebagai jadual mengajar sepanjang keberadaan saya di sekolah ini. Seorang guru pembimbing telah dilantik dan ditugaskan untuk membimbing saya iaitu Puan Koni Agam atau mesra dikenali sebagai Cikgu Koni. Beliau banyak memberi nasihat dan perkongsian yang berguna kepada saya sepanjang keberadaan saya di sekolah ini. Dari aspek pengajaran dan pembelajaran, saya dibekalkan dengan rancangan pembelajaran tahunan yang disediakan oleh pihak sekolah. Saya diamanahkan untuk mengajar mata pelajaran Bahasa Melayu tingkatan 4 yang terdiri daripada 3 kelas iaitu 4 Ezora, 4 Persona dan juga 4 Jago. Dalam pembelajaran dan pengajaran, saya menerapkan pelbagai teknik pengajaran abad ke-21, PAK21. Namun, saya perlu meneliti terlebih dahulu pada setiap kaedah yang saya gunakan kerana mahu menghadkan pergerakan murid. Hal ini disebabkan pematuhan SOP yang ketat di sekolah. Pada minggu pertama ini, perkara yang saya lakukan adalah menyediakan beberapa set latihan Bahasa Melayu. Hal ini bertujuan untuk membantu diri saya untuk mengenal pasti tahap dan laras serta kemahiran murid dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Hal ini juga dapat membantu saya melancarkan sesi pengajaran pada minggu yang seterusnya kerana saya telah tahu laras dan kemahiran yang ada dalam diri murid-murid ini. PDPC dilakukan berpandukan RPT pada minggu yang berikutnya. Saya juga banyak merujuk dan berbincang dengan guru-guru mata pelajaran Bahasa Melayu yang lain untuk memantapkan lagi kualiti semasa sesi pengajaran dan pembelajaran yang saya akan lakukan. Kita beralih kepada aspek kokurikulum pula. Malangnya saya tidak berpeluang untuk mengikuti mana-mana aktiviti kokurikulum disebabkan pihak sekolah masih belum boleh meneruskan sebarang pelaksanaan kokurikulum. Hal ini kerana penularan jangkitan COVID-19 di sekitar daerah masih aktif di sekitar daerah Kutatan ataupun Penampang ini. Pihak sekolah dinasihati dan dinasihatkan oleh pihak PBD dan juga JPN untuk menghadkan aktiviti di dalam sekitar sekolah dan sentiasa mematuhi Standard Operational Procedure SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan.
Dari segi interaksi sosial saya dengan seluruh warga SMK Tan Sao Penampang amat baik dan positif. Saya sentiasa menanam sikap yang positif, ramah dan mesra apabila berhadapan dengan warga sekolah. Tidak kira guru-guru, murid-murid, kaki tangan sekolah, staf-staf, termasuk pekerja-pekerja seperti pengawal keselamatan, tukang cuci, tukang kebun dan juga penjaga-penjaga kantin. Tambahan pula, saya juga diberi tanggungjawab dalam beberapa anjuran pihak sekolah. Antaranya AJK Pesta Pantun, AJK Pertandingan Pidato, dan pelaksana menaik taraf bangunan pendidikan khas SMK Tan Sao PPDA. Saya dan juga beberapa guru pelatih yang lain yang berasal dari universiti awam yang lain sama-sama bekerja sama untuk melaksanakan anjuran-anjuran ini. Baik, tadi itu adalah pengalaman saya sepanjang menjalani latihan mengajar secara bersemuka. Kita beralih pula pengalaman saya sepanjang menjalani latihan mengajar secara atas talian, PDPR. Sesi persoalan atas talian, PDPR. Sesi pembelajaran selepas cuti Aidilfitri akan diteruskan dengan pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR selama 2 minggu bagi menggantikan sesi bersemuka di sekolah. Sesi pembelajaran itu bermula dari 17 hingga 28 Mei bagi sekolah kumpulan B yang terdiri daripada sekolah-sekolah di negeri Perlis, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Pahang, Sabah, Sarawak, Kuala Lumpur, Labuan dan juga Putrajaya. PDPR ini disambung lagi untuk tempoh 25 hari apabila sesi persekolahan dibuka semula pada 13 Jun bagi kumpulan A dan kumpulan B pada 14 Jun. Sekolah saya terdiri daripada sekolah-sekolah kumpulan B. Kemudian sesi persekolahan secara pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR ini dilanjutkan lagi sehingga 31 Ogos dan sekolah dijangka dibuka semula pada 1 September 2021. Dalam pengajaran dan pembelajaran PDPR ini, saya menggunakan pelbagai landasan pengajaran atas talian seperti penggunaan Google Meet, Telegram, WhatsApp, Kahoot, Quizizz dan banyak lagi mengikut kesesuaian semasa, mengikut kesesuaian murid-murid itu juga. Sepanjang sesi pengajaran dan pembelajaran atas talian di rumah, semestinya saya menghadapi pelbagai cabaran. Cabaran yang paling utama adalah dari segi penglibatan murid dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Kehadiran murid yang mengikuti sesi PDPR ini tidak mencapai tahap yang memuaskan. Hal ini berlaku oleh beberapa faktor sebenarnya. Yang pertama, penggunaan peranti yang terhad dan tidak sesuai. Sebelum pelaksanaan PDPR dilakukan oleh saya telah mengkaji dan mengenal pasti terlebih dahulu apa yang dihadapi oleh murid-murid apabila di rumah. Kebanyakan daripada mereka memberi maklum balas kepada saya bahawa mereka menggunakan peranti telefon pintar, sama ada milik mereka sendiri ataupun berkongsi dengan adik-beradik yang lain. Ada juga di kalangan murid yang menyatakan bahawa mereka menggunakan peranti milik ibu bapa mereka. Jadi saya dapat simpulkan di sini bahawa penggunaan peranti dalam kalangan murid ini agak terhad. Kemudian faktor yang seterusnya adalah jaringan internet yang lemah. Untuk pengetahuan, jaringan internet di kawasan kami ini, di daerah Putatan ini tidaklah terlalu stabil, tidak terlalu lancar. Maka kami semua termasuk guru-guru dan juga murid-murid SMK Tan Sao mengalami masalah ini. Kami agak terhad dan sukar untuk melakukan sesi PDPR secara atas talian secara langsung.
Kemudian faktor yang seterusnya adalah persekitaran kawasan tempat tinggal murid itu sendiri. Ada di kalangan murid yang terpaksa menjaga adik-beradik mereka yang ramai sehingga sukar untuk mengikuti PDPR. Ada juga yang mengalami masalah keluarga dan masalah-masalah lain. Namun cabaran tersebut dapat saya atasi dengan bantuan dan bimbingan guru pembimbing saya, iaitu Cikgu Poni, dan nasihat guru-guru yang lain. Mereka memberi saranan dan idea yang bernas dalam membantu melancarkan pelaksanaan PDPR ini. Dari aspek pengajaran dan pembelajaran atas talian, saya menyampaikan pelajaran kepada murid melalui aplikasi WhatsApp dan juga Telegram. Segala penerangan topik dan latihan diberikan melalui aplikasi tersebut dalam pelbagai bentuk seperti teks, audio, dan video. Kadang-kadang saya menggabungkan ketiga-tiga aspek ini menjadi satu agar topik pembelajaran itu menjadi lebih menarik. Saya juga banyak memanfaatkan penggunaan laman YouTube. Hal ini kerana laman YouTube ini banyak menyajikan pelbagai bahan maklumat dan info yang menarik yang berguna untuk murid-murid. Selain itu, ia juga dapat memberi daya tarikan yang baik kepada murid kerana saya tahu murid-murid ini lebih selesa dan lebih mudah faham untuk memahami sesebuah topik sekiranya mereka menonton video penerangan. Bagi murid yang tidak memiliki akses internet yang stabil di rumah, saya dan guru-guru mata pelajaran bahasa Melayu yang lain telah menyediakan modul PDPR dalam bentuk cetakan. Modul ini diletakkan di pintu pagar utama sekolah dengan jagaan pengawal keselamatan. Kami mengarahkan murid-murid yang menghadapi masalah ini untuk mengambil modul tersebut. Mereka dikehendaki untuk melengkapkan modul tersebut dan perlu memaklumkan kepada guru apabila sudah menyelesaikannya untuk mendapatkan modul yang baharu. Secara kesimpulannya, banyak perkara yang telah saya pelajari sepanjang menjalani latihan mengajar di SMK Tan Sau Penampang ini. Latihan mengajar di sekolah ini juga banyak memberi kesedaran kepada diri saya betapa besarnya tanggungjawab seorang guru. Seorang guru bukanlah hanya sekadar menyampaikan ilmu pengetahuan sahaja, tetapi seorang guru itu juga boleh membentuk seseorang dan membawanya kepada ke arah yang lebih baik. Jadi sepanjang latihan mengajar industri di sekolah ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh warga sekolah, guru pembimbing saya, para pentadbir kerana banyak membantu memberi maklumat, memberi nasihat, teguran dan penambahbaikan kepada diri saya agar mutu kualiti sesi mengajar saya lebih cemerlang dan lebih baik di masa hadapan dan apabila bergelar sebagai guru yang sebenar nanti. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada penyelia meja iaitu Datuk Dr. Roslan Baki dan penyelia minor iaitu Tuan Haji Omar Mamat kerana memberi nasihat dan juga komen yang bernas dan baik kepada kami untuk memantapkan lagi, untuk memperbaiki lagi kaedah pengajaran kami di masa hadapan. Sepanjang latihan ini banyak perkara yang saya pelajari dan perkara-perkara tersebut akan saya gunakan apabila saya bergelar sebagai seorang guru yang sebenar suatu hari nanti. Terima kasih juga kepada rakan-rakan guru-guru pelatih yang lain yang sekumpulan dengan saya kerana mereka banyak berkongsi maklumat, bertukar pendapat dan sebagainya. Oleh itu, setakat itu sahaja pembentangan refleksi latihan mengajar industri di Sekolah Menengah Kebangsaan Tan Sau ini dari bulan April hinggalah bulan Ogos. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.